Duk garu kaki. Jangan garu. Macam malaikat lah dia ni. Sebut saja sampai. Sebut saja sampai. Saya nak kereta lah sebiji. Aina dan bunda muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Jadi tolong 17 waktu tu saja minta kita duduk tegak. Maka duduklah tegak-tegak. Jangan garu-garu. Jangan goyang-goyang. Jangan buat duduk tegak elok-elok. 17 saja waktu dia. Bukannya 17 sekaligus. Dah. 2 untuk subuh, 4 untuk asar, 4 untuk zuhur, 4 untuk asar, 3 maghrib tadi, isyak 4. Tu je. Tapi dia kata yang banyak-banyak sampai 100 rakaat itu semua boleh duduk. Semua boleh duduk. Contoh, maafkan saya ya. Di pejabat kita ada meja. Kita punya meja menghadap dah ke arah kiblat. Kita ada wuduk. Buka kasut sebelah, duduk lagu tu. Allahu Akbar. Sembahyang duduk terus. Sembahyang duha misalnya, duduk. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ataupun Allahu Akbar. Boleh. Kalau meja kita dah menghadap kiblat terus ataupun kiblat belah sini, kita boleh pusing kerusi kita. Pusing menghadap sana. Sembahyang terus duduk, tak ada masalah. Tapi dengan syarat. Syarat dia apa? Bagi tahu kawan sebelah kata kita sembahyang. Kalau jaga dekat kaunter, dia tengok orang tak main lagi, dia pun Allahu Akbar, orang main. Encik. Encik. Encik sawan ke tak? Kena habaq kat kawan sebelah, kata aku nak sembahyang. Habaq bagi tahu dekat dia. Bagi tahu dekat dia, saya nak sembahyang. Tolong tengok saya keluar ramai, aku nak sembahyang Ustaz dulu. Ustaz lagi aku sembahyang lah pula. Kita ni dah lah menghadap kiblat, rugi tak sembahyang. Bagi tahu dekat dia. Dia kata kalau saya duduk sorang-sorang Ustaz, duduk sorang-sorang tak payahlah sembahyang. Kalau kita duduk sorang-sorang, cik. Kena pula baru nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Encik. Alhamdulillahirabbil alamin. Encik ni kaunter mengaji ke? Nampak? Kalau sorang-sorang tak payah. Sebab sembahyang sunat. Cuma yang saya nak sebut boleh. Contoh kita duduk dekat rumah kita, tekan TV, tengok berita. Berita pula dah. Tengok, dia tulis dekat bawah tu. Sekarang sudah masuk waktu sembahyang fardu isyak bagi negeri Sarawak contohnya. Dia lalu situ. Dah masuk isyak dah pun. Cerita pun tak ada lagi. TV dia tu memang dia menghadap ke kiblat. Off TV. Nak sembahyang sunat isyak dulu. Sembahyang sunat isyak dulu. Sekali sembahyang isyak biarin. Kenapa sembahyang sunat isyak boleh duduk? Kenapa sembahyang fardu kena berdiri Berdiri tegak hanya fardu ketika sembahyang. Berdiri tegak hanya berdiri tegak hanya rukun ketika sembahyang fardu. Sebab tu boleh sembahyang duduk sunat isyak buat siap-siap. Allahu Akbar. Tapi seperti biasa saya pesan, bagi tahu dekat isteri. Yo, I nak sembahyang ni tau. Pasal apa? Saat lagi dia bawa ayak, dia ingat kita nak minum sambil tengok TV. Abang, ayak abang. Abang? Ya Allah, sawat apa ni? Okey. Maklum, bagi tahu jangan berat mulut. Sebab benda boleh. Saat lagi sembahyang isyak berdiri. Saya lagi duduk balik lepas dah berdiri dah duduk, dah berdiri dah sembahyang isyak fardu, nak sembahyang sunat isyak. Duduk balik atas kerusi. Sebab apa? Sebab nak jaga tempat duduk, tak bagi orang lain ambil. Okey. Itu
habis bab situ dan saya rasa sebenarnya semua orang tahu bab tu. Cuma yang ni saya nak pesan. Ni penting, dengar elok-elok. Siapa-siapa yang berjalan pakai tongkat, siapa-siapa yang dia berjalan pakai tongkat, ambil gambar jom. Siapa-siapa jalan pakai tongkat, maka bila dia sembahyang, dia tak boleh mula dengan duduk dulu. Kalau dia mula sembahyang dengan duduk dulu, maka batal sembahyang dah. Sebab rukun kedua dia hilang. Kenapa? Kerana dia boleh berjalan, cuma dia support dengan tongkat. Dia kata, Ustaz, saya tak boleh berdiri lama. Kita tanya, Pak Cik boleh berdiri dah? Saya tak boleh berdiri lama. Pak Cik boleh berdiri ke dah? Ustaz, saya ni tak boleh berdiri lama. Pak Cik boleh berdiri dah? Boleh berdiri sat, tak boleh berdiri lama. Sat tu lah yang kami nak. Pasal nak berdiri sekejap saja. Sembahyang yang betul bagi orang yang tak boleh berdiri lama, yang jalan pakai tongkat, yang dia kena duduk, berdiri dulu. Allahu Akbar. Sekadar subhanallah, kemudian baru dia duduk. Kekalkan duduk sampai bagi salam. Ulang sekali lagi, dengar elok-elok. Mereka yang duk jalan pakai tongkat, duk pergi supermarket, duk pergi Giant pakai tongkat tu, saat lagi nak sembahyang, jangan duk pergi duduk. Allah. Siapa Haji duduk sembahyang lah? Oh, tak boleh berdiri lama lah. Oh, kesian lah Haji. Ni jalan main ni apa ni? Pakai tongkat lah. Itu boleh berdiri. Gelak kuat pula. Yang tu pakai tongkat ke? Orang yang boleh berjalan, boleh berdiri, tak ada orang support dia, cuma dia pakai tongkat, maka dia kena berdiri dulu. Lelaki perempuan sama, berdiri dulu. Allahu Akbar, sekadar-kadar subhanallah, kemudian duduk. Tuan-tuan tengok sekali lagi, saya tunjuk, tengok. Sekadar-kadar subhanallah. Maka tuan-tuan tengok saya. Kalau saya kira dengan subhanallah dalam bentuk sebut, tuan-tuan tengok. Allahu Akbar, subhanallah. Maka kira-kira dia lebih kurang begini. Allahu Akbar. Begitu. Kekal duduk sampai bagi salam. Tak perlu bangun dah kembali. Dia duduk tu, duduk terus sampai bagi salam. First tadi tu saja nak berdiri tegak. Sebab dia tidak boleh berdiri lama, tetapi dia boleh berdiri. Dia tidak boleh berdiri lama, tetapi dia boleh berdiri. Dia tidak boleh berdiri lama, tetapi dia boleh berdiri, boleh berjalan. Ada soalan? Clear. Ini penting, dengar elok-elok. Yang kedua tau. Ini yang kedua, berdiri tegak. Dengar elok-elok ni. Ini untuk orang lelaki. Biasanya saya nampak, ialah sebab saya kan orang lelaki, jadi saya sembahyang dengan orang lelaki. Kalau saya kata orang perempuan ni, saya selalu duk nampak orang perempuan, tu bahaya orang. Mana kata ada tak something wrong dengan saya. Tapi sekarang saya kata, saya duk tengok orang lelaki, jadi berjaga-jaga. Tengok dulu, saya nak tunjuk. Ada tak pemangsa? Pemangsa kan pemangsa. Adik, mai kat Ustaz. Tak mau, malu. Abang, cuba putih. Mai naik dah. Buka kasut. Ini rumah saya. Duduk sini. Ini penting, dengar elok-elok. Ini penting, dengar elok-elok.
Berdiri tegak biasanya akan hilang bila mana apa? Ini imam rukuk imam. Tengok belakang rukuknya Allah. Bila imam rukuk, kita mai tengok bawah, duk tengok kita. Kita sampai biasanya dengan imam, kita akan Allahu Akbar. Tuan-tuan, tak ada berdiri tegak itu batal sembahyang. Sekali lagi saya tunjuk, tengok elok-elok. Kameraman ambil jom. Biasanya imam rukuk. Okey, sekali lagi tu imam. Allahu Akbar rukuk. Awak yang malas angkat tangan takbir. Sekali lagi. Tu imam rukuk, kita nampak daripada jauh. Kita pun mai. Allah. Tuan-tuan, yang tu tak ada berdiri tegak, batal sembahyang daripada awal. Biasa kan? Cuba rukuk. Kita nanti mai, kita buat tangan lengan baju kita. Tak ada berdiri tegak, batal sembahyang dia. Berjaga-jaga. Saya tak pernah jumpa hadis Nabi. Nabi kata, kalau imam sedang rukuk, maka kejar untuk dapatkan rukuk itu, supaya dapat rakaat itu. Kamu bagus daripada orang yang tak dapat rakaat itu. Tak ada hadis Nabi macam tu. Rukuk. Sepatutnya bila sampai, ingat tadi sekadar-kadar subhanallah, maka Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Begitu keadaannya. Maka kalau subhanallah sebut mulut, tuan-tuan dengar, kalau ikut-ikut dari segi yang kita tak sebut, rukuk. Sampai Allahu Akbar. Begitu keadaannya. Jangan timbul lagi soalan, ustaz kalau imam naik kita baru nak rukuk apa? Tak mau lagi, ni baru bab berdiri tegak. Bukan bab makmum masbuk muafiq lagi, tak mau lagi bab tu. Nak tanya bab berdiri tegak ni ada soalan. Okey, clear. Wallahu a'lam. Syukran. Assalamualaikum. Balik elok nah. Ini bab berdiri tegak, tolong ambil perhatian. Tuan-tuan, rugilah baru takbir dah batal sembahyang dah. Tak dan sembahyang dah batal sembahyang. Berjaga-jaga. Habis rukun yang ketiga. Maaf saya nak membazir tau. Saya kalih teruslah sebab saya nak guna banyak sikit. Tengok. Dah sejam dah duduk. Baru rukun ketiga. Habis dah 2 jam dah. Kan tadi kita start 7.30 kan? 9.30, 2 jam dah. La ilaha illallah. Kan masa Sarawak laju. Dah. Okey macam mana? Dia kata sampai 9.30 aja. Carry on. Proceed. Zid ya Allah. Sampai pukul berapa? 11. Hampa duduk tak apa lagi aku duduk cakap. Loh, ngaji 2 jam tak sedap. Habis macam tu je. Tak ada lah habis macam tu. Dapatlah ilmu 2. Tapi
je habis dah masa. Tu, fokus tak tolong kawan. Saya garis tu 3 line tu kalau merah tu. Bagus. Tuan-tuan, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Okey, tuan-tuan dalam dewan sini jangan takut, jangan takut. Saya nak dalam dewan ni kita semua takbir ramai-ramai. Saya kira 1 2 3 semua takbir ya. Sungguh-sungguh. 1 2 3 takbir. Allahu Akbar. Oh, belah ni tak dengar langsung. 1 2 3 takbir. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya tak sebut pun kata tuan-tuan, saya nak dengar tuan-tuan, saya kata tuan-tuan, kita dalam dewan ni kita nak takbir. Saya tak kata pun saya nak dengar Ustaz tuan-tuan takbir ramai-ramai. Ada tak saya kata tadi? Saya tak kata pun, saya kata tuan-tuan, kita nak takbir ramai-ramai. Saya kira 1 2 3 tuan-tuan takbir sungguh-sungguh. Saya tak sebut pun dengar, saya tak kata pun sebut. Kenapa bila saya kata takbir tuan-tuan Allahu Akbar? Sebab memang maklum takbiratul ihram tempat dia di mulut. Siapa berdiri tanpa sebut Allahu Akbar, batal sembahyang dah. Berapa ramai orang yang batal. Kena sebut tuan-tuan. Berdiri Allahu Akbar. Dia kata, Ustaz, orang duk habaq dekat kami kalau kami takbir macam tu mengganggu orang. Tuan-tuan, saya selama umur 28 tahun saya duk semayang dah dekat 20 tahun dah ni. Saya nak abang tak pernah saya pergi duk Allahu Akbar. Bising lah Ustaz. Semayang. Tak pernah tau. Tak pernah seumur hidup saya semayang sebelah orang Allahu Akbar. Ustaz, hilanglah khusyuk saya. Tak ada. Dia kata, yalah Ustaz, orang mana berani tegur. Tak, saya tanya, tuan-tuan biasa kah? Tak ada orang ada kata macam tu. Takbir. Kau tuan-tuan takbir tak bunyi? Jangan, kalau tak bunyi batal. Kena ingat, siapa yang pergi dekat tempat sembahyang, batal sembahyang dia. Dia daripada awal lagi dia dah tak ada sembahyang. Sebab takbiratul ihram, takbir duduk di mulut. Dia kata lelaki perempuan sama Ustaz? Ya. Dia kata kuat ke pelan? Perlahan atau kuat? Bacanya sekadar-kadar dengar di telinga kita saja. Contoh saya letak mic bawah sini. Tuan-tuan, okey. Ini mic duduk di sini. Saya punya takbir untuk telinga saya saja. Sekadar-kadar. Tuan-tuan dengar? Dengar sikit-sikit kan? Untuk saya dah dengar. Jadi itu saja kadar takbir dia. Tetapi berapa ramai kita duduk sebelah orang? Tak ada bunyi apa-apa pun. Jaga tuan-tuan, takbir mesti bunyi. Takbir mesti bunyi. Sebab tempatnya duduk di mulut, bukan di tangan. Makna kata kalau kita pergi Allahu Akbar, tak angkat tangan pun sembahyang kita sah. Tapi kalau kita angkat tangan bersungguh-sungguh tapi kita tak sebut, sembahyang kita batal. Contoh. Batal sembahyang juga walaupun bersungguh-sungguh. Sebab takbir duduk di mulut rukun dia. Dia tak duduk di anggota tangan. Bukti dia tuan-tuan. Tuan-tuan lah tadi sebut kat saya. Saya tak kata pun saya. Cuma lepas tuan-tuan takbir baru saya kata. Belah sini tak dengar pun baru saya sebut. Sebelum tu saya tak kata pun. Saya kata, tuan-tuan sedia kita nak takbir nak? Takbir. Semua orang. Allahu Akbar. Itulah baru betul. Takbir duduk di mulut. Ke ada orang buat lagu ni?
Sekali lagi. Rukun ketiga, takbiratul ihram, dia duduk di mulut. Jadi bila kita kata dia duduk di mulut, tidak dapat tidak, kita kena jaga di sini. Bermula daripada huruf alif a. Allahu akbar. Sebutan kena jaga. Yang dipanjangkan hanya di sini sahaja. Tempat lain semua tak boleh panjang. Makna dia Allahu akbar. Dia tak boleh Allahu akbar. Bahaya. Siapa yang kata Allahu akbar, dia panjangkan a, makna dia argue dengan Allah. Apa dia makna dia bahasa Arab? Adakah Tuhan Maha Besar? Kita tanya pula Tuhan. Dalam semayang dah syirik. Dalam semayang dah syirik. Orang semayang nak jadi hamba, dia semayang jadi syirik. Ataupun dia kata Allahu akbar, akbar, ataupun akbar, lagi syirik jelas kepada Allah. Apa dia? Allah gendang besar. Pergi kata dekat Tuhan pula gendang besar. Syirik. Berdosa, bukan berdosa dah, keluar Islam lah. Kena mengucap lain. Yang boleh panjang sini saja. Allahu akbar, ataupun Allahu akbar, ataupun Allahu akbar. Setakat ni dulu ada soalan. Tenang-tenang aja. Yang saya sebut saja tadi. Jangan masuk kata Allah, Ustaz, kenapa saya boleh tak kalau saya nak sebut Allahur Rahman? Gelap. Kalau nak sebut Allahur Rahim, sebab akbar sifat Allah, Rahim dia kata boleh tak? Ataupun Allah As-Salam, sebab nampak sedap sikit. Allahus Salam. Kau nampak masuk power sikit. Takbir hanya Allahu Akbar, tak boleh lafaz yang lain. Habis dia kata macam mana Ustaz kalau tak boleh sebut? Belajar. Tapi jangan pula kalau kita pergi nanti ada orang Sarawak, ada orang Sabah Sarawak pergi dekat Mekah nanti tengok orang Turki, dia duk sebut Allahu Akbar. Oh, jangan duk marah dia. Allahu Akbar lah. Lajak tak mau lajak. Peletiak ada api duk apa? Ngerepak dekat. Betul. Pas lena. Jadi apa ngerepak dekat ni siapa nama orang Turki pula. Kawan tu Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Allahu Akbar lah. Akbar. Dia diajak kawan tu kat tawaf. Dia dah memang tak ada huruf kaf nak buat macam mana? Bahasa Turki dia tak ada huruf kaf tu, dia tak ada. Huruf kaf tu dia tak ada. Macam orang Jerman, macam orang-orang certain, dia tak ada huruf Z lah, dia tak ada huruf U lah. Dia ada certain bahasa dia tak ada huruf tu. Dalam bahasa dia tak ada huruf tu. Macam mana nak sebut? Paling hampir Akbar, itu je dia boleh sebut. Tapi tetap kena sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar bagi orang-orang Turki. Maka di sinilah datang dia niat.
Allahu Akbar. Bermula dari alif sampai ro. Tuan-tuan, di sinilah kita nak memasukkan 3 benda yang ada dalam niat kita. Yang pertama daripada niat ialah qasad. Yang kedua ta'arrad. Yang ketiga ta'yin. Tuan-tuan, jangan timbul persoalan lagi dengan saya. Ustaz sebut qasad, ta'arrad, ta'yin ni ambil hadis mana? Saya tak mau jawab soalan tu. Itu soalan orang tak cerdik atas muka bumi. Pasal apa? Ini dalam bahasa, tuan-tuan. Nabi tak ada duk masa nak ajak benda ni kat orang Arab. Dia sebut saja orang Arab dah faham. Kita Melayu yang tak faham Arab ni kena mengaji benda ni. Jadi soalan tu saya tak mau jawab. Qasad sahaja aku sembahyang. Ta'arrad fardu. Ta'yin zuhur. Ini saja yang nak ada dalam takbiratul ihram. Kawan, tolong fokus. Sekeliling yang boleh. Dekat sikit dia tak boleh lah. Atas tu tak payah, rukun solat tu tak payah nampak pun tak apa. Turun kamera sikit, zoom dekat sikit. Aywah, ahsan. Ini saja yang nak ada ketika kita angkat Allahu Akbar. Sahaja aku semayang fardu zuhur. Itu saja. Dia kata, Ustaz, 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu selepas tangan dah duduk di sini dah boleh bercakap lagi yang tu. Maksud kata boleh lagi niat 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Boleh. Sekali lagi, tadi duk tunjuk sini kan, ni fokus saya pula, tengok. 3 ni saja nak duduk dalam takbir kita. Tuan-tuan, saya buat dulu takbir, sambil itu saya sebut niat. Ini lintasan hati tau tuan-tuan. Niat ni lintasan hati. Niat makna dia qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Mengqasadkan sesuatu sambil kita buat perbuatan kita. Kita qasadkan dalam hati kita, kita lintaskan dalam hati kita nak buat, maka kita buat. Itu dinamakan niat. Sebagai contoh, saya nak ambil gelas cawan sini. Hati saya dah memang terlintas kata saya nak ambil. Tak ada saya dah buat macam ni. Oh, Ustaz tak ambil lagi? Aku tak niat lagi. Nampak? Kenapa maksud saya bagi contoh begitu? Contoh macam saya nak pergi ambil pen tu. Saya tahu dah untuk saya ambil. Ini niat. Niat hanya sekelip mata sahaja. Sat saja. Tak ada orang nak ambil cawan ni duk. Dan tak ada pula orang ambil cawan ni. Pasal apa ambil cawan ni? Tak tahu tangan ni pergi pegang pula dah. Tak tahu dia pegang sendiri pula dah. Tak benar. Kita rasa nak ambil, kita terus ambil. Rasa itulah niat kita. Sama macam semayang. Tak perlu duduk. Allahu Akbar. Lamanya. Tu yang sampai bila terlalu sangat tu. Allahu Akbar. Ayat tu lah. Allahu Akbar. Ayat tu lah.
Ada yang dia nak tarik laju terus. Ni kami jumpa masa kami kecil-kecil dulu. Pakcik ni